Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan mengupas titah ucapan diraja Kebawah Duli Sultan Nazrin Shah, Sultan Negeri Perak yang hari ini di majlis angkat sumpah yang amat berhormat Datuk Syarani, Menteri Besar Perak yang baru. Hari ini baginda bertitah dan kata-kata baginda sangat pedas, sangat bak kata orang tu boleh melecetlah telinga peja. Dan baginda juga memberikan pesanan kepada ahli-ahli politik supaya fokus kepada tanggungjawab mereka menjaga rakyat negeri Perak. Jangan asyik bertelagah saja seperti mana yang kita sedia maklum. Jangan sampai kancil terhimpit di antara dua ekor gajah yang beradu. Itulah antara intipati yang malam ini kita akan kupas, insya-Allah. Sebelum kita mempersilakan saudara-saudara untuk membuat ataupun bertanyakan sebarang soalan yang boleh dikemukakan terus kepada saudara Wan Quraisy. Nombor telefon 01 2333 063. Boleh terus hantar mesej kepada Wan Quraisy untuk sebarang persoalan yang mungkin saya boleh jawab dalam tempoh di sini. Jadi kita persilakan. Okey, Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini berkenaan dengan titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Okey. Sultan Perak. Dalam istiadat pelantikan Menteri Besar Perak pada hari ini. Okey Datuk. Dia baginda bertitah bahawa sejak berlangsungnya pilihan raya umum ke-14 sudah 3 kali istiadat pelantikan Menteri Besar dilakukan. Perkara yang mencatatkan sejarah baru yang tak pernah berlaku dalam satu penggal Dewan Negeri sebelum ni. Tetapi perkara ini bukanlah sejarah yang mahu dibanggakan tu. Perkara yang berlaku ni bukannya orang kata kejayaan. Kegagalan kepimpinan dalam kalangan ahli-ahli politik mendapat jaminan sokongan padu secara konsisten untuk membolehkan fikiran dan tenaga ditumpukan mentadbir urus negeri secara terbaik bagi kepentingan rakyat. Okey. So Datuk, yang ironi tu, Peja ni saya ingat dah 2 kali kat sumpah pun. Peja? Menteri Besar Perak. Dia 2 kali angkat sumpah. Kali pertama dia angkat sumpah masa pilihan raya. Selepas 9 Mei 2018. Kali kedua ketika kerajaan PH di Perak ditumbangkan, digantikan dengan kerajaan PN, yang mana Peja juga yang ditabalkan sebagai Menteri Besar, walaupun peringkat awal sebenarnya sepatutnya Datuk Syarani yang menjadi Menteri Besar sebab ada mainan pihak-pihak tertentu. Akhirnya Faizal Azumu sekali lagi diangkat menjadi Menteri Besar. So ini kali kedua lah, dan alhamdulillah lah telah selamat saudara Datuk Syarani kita untuk menjadi Menteri Besar. So kali ni dah kali ketiga tu. Jadi baginda tuanku rasa benda ni bukan sejarah yang perlu dibanggakan tu. Ini sebuah apa? Nampak jelas bahawa intonasi suara, nampak jelas bahawa ayat-ayat yang baginda susun tu menunjukkan kekecewaan baginda di atas apa yang berlaku di Perak, terutamanya krisis politik yang tidak henti-henti. Dalam satu penggal sudah 3 kali menukar Menteri Besar. Dan selain daripada itu juga saya nampak ada beberapa perkara yang baginda tekankan, antaranya bahawa jawatan itu adalah amanah. Maka memikul jawatan sewajarnya dianggap sebagai memikul satu amanah. Tetapi jangan sampai bila kita mempunyai jawatan, kita mula kaya, kita berubah.
Jangan sampai kita memikul jawatan, bila kita mula berkuasa, kita berubah sikap. Cara bercakap berbeza, intonasi suara berbeza, dari segi kepribadian juga berbeza, kan? Sifat merendah diri hilang, bertukar menjadi sombong dan bongkak, sifat tidak berpijak di bumi, sifat merendah diri yang sepatutnya ada pada semua. Apabila mereka mula berkuasa, tiba-tiba mereka ni mudah lupa diri. Kemudian bukan hanya baginda menegur kepimpinan politik, tetapi baginda juga bukan hanya menegur pemimpin-pemimpin utama negeri Perak macam Peja ni. Baginda juga menegur orang sekelilingnya. Ada setengah-setengah tu memberikan pujian-pujian, tetapi di belakang menikam. Ada setengah-setengah tu memberikan pujian yang melangit, yang akhirnya melekakan pemimpin. Ini antara, saya tengok ini antara ucapan terbaik yang pernah dititahkan oleh seorang sultan. Cukup lengkap, cukup sempurna, penuh dengan mesej, penuh dengan peringatan. Saya rasa siapa juga nak jadi pemimpin wajib untuk mendengar titah ucapan baginda Sultan Perak ni. Dia betul-betul mengingatkan kita. Satu titah baginda ni, dia lebih macam lebih macam puisi sikit tu. Iaitu beringatlah, semakin tinggi kedudukan seorang insan, semakin jauh pandangannya dari bumi. Tempat kakinya pernah berpijak tu. Jangan sama sekali membenarkan diri leka, terawang-awang dalam awan biru khayalan, hingga lupa rumput hijau yang tinggalkan tu. Jadi itu dalam maksud dia. Itulah. Sama ada ianya melibatkan bahan-bahan yang menghayalkan ke, itu pun ada kemungkinan juga, kan? Tetapi yang penting sekali, jangan lupa diri. Bila duit dah senang dapat, bila ada kuasa ni, duit senang dapat, kan? Perempuan senang dapat, barang-barang terlarang pun senang dapat, kan? Kelak-kelak pun boleh ditutup khusus untuk orang-orang tertentu. Ini semua benda-benda yang sepatutnya diambil iktibar. Ayat tuanku tu dalam, takkan tuanku nak cakap direct, kan? Kita tolong perjelaskan dia, kita tolong, manalah tahu orang tak faham, kan? Okey, apa ni, inilah kalau kita tengok kali ni titah tuanku ni nampak setiap titah tu kenapa tak ada komen? Ada satu komen. Oh, ada. Okey. Kali ni titah tuanku ni nampak orang kata macam setiap kali titah dia tu dia mesti selitkan dengan ayat-ayat suci Al-Quran tu. Seolah-olah macam nak tarbiahkan satu. Tak, bila kita berhujah, memanglah sebaik-baiknya kita berpaksikan kepada dalil, Al-Quran, hadis, ataupun ijma' ulama', kan? Dan saya tengok baginda banyak menggunakan ayat Quran. Baginda banyak menggunakan ayat Quran. Dia sandarkan dengan ayat Quran. Jadi orang yang banyak pakai ayat Quran pun beringat jugalah, kan? Saya rasa benda yang tak pernah berlaku dalam negeri Perak ni. Dulu kita ingat ada yang baring atas jalan raya, kan? Kali ni bila tuanku panggil tu, datanglah, kan? Itu pun antara peringatan dia juga, kan? Dan jangan, kalau tak boleh datang tu beritahu lah tak boleh datang. Jangan jangan sampai ada orang lain yang menjadi sultan, yang lebih diutamakan berbanding dengan baginda tuanku. Dan dalam masa yang sama juga, tuanku juga bukan mengingatkan pada Peja ke, pada pemimpin-pemimpin. Ada juga peringatan kepada orang UMNO juga. Contohnya, elakkanlah daripada berlaku satu kali lagi. Jangan sampai ada perubatan kuasa di antara pihak-pihak tertentu ni, kan? Kalau boleh, disebabkan kita doa harap ada sikit perubahan di Perak ni yang akhirnya akan membawa perubahan besar di peringkat nasional.
kan? Tapi masih nak yang lama juga. Ini orang pusat yang buat keputusan, orang Perak ikut je, kan? Jadi nak buat macam mana? Cuma saya rasa orang Perak pun saya boleh bayangkan ada juga terasa hati. Itu sebab hari ini baru 5 orang yang dilantik, kan? Esko. Lepas tu ada juga yang dah bising. Jangan lupakan kami. Itulah siapa suruh kita hari awal-awal beritahu kami tidak akan menyertai, kan? Tapi tak apalah, kan? Benda yang dah lepas, kan? Kita kalau boleh biarlah segera UMNO ni buat keputusan. Hentilah menyokong PPBM yang membawa rebah ni, kan? Tapi mereka nak bersama juga, maka mereka kena fikirkanlah kawan-kawan yang mereka nak kekal bersama tu, mereka kena bagilah tempat-tempat tertentu. Kalau tak bagi, bergaduh lagi, kan? Bising lagi tuanku, betul tak? Betul. So semua ambil iktibar, bukan hanya Peja je ambil iktibar ni, semua pihak kena ambil iktibar. Betul. Okey. Betul. Kali ini juga tu dalam titah tuanku je, baginda mengingatkan, kata bahawa setiap ahli Dewan Negeri ni dipilih rakyat kerana rakyat mempercayai anda, dia kata. Betul. Jadi kalau yang melompat-lompat ni macam mana tu? Dia masalahnya lompat pun dah jadi exco. Antara yang awal menjadi exco, kan? Itu satu. Yang keduanya, kena ingat hari ni fokus kita dalam keadaan COVID-19 ni, sama ada dia betul ke tak betul COVID-19 ni, sama ada angka-angka tu ditipu atau direka atau ditekuk tambah ke. Persoalan dia, rakyat percaya bahawa COVID-19 itu wujud dan mereka begitu berjaga-jaga sehingga menyebabkan aktiviti ekonomi ni tergencat. Mereka tak dibenarkan keluar rumah, mereka patuh, kan? Mereka tak dibenarkan 2 orang satu kereta, mereka patuh. Lepas tu naik 3 orang satu kereta. Lagi banyak COVID-19 tu punya angka terkini, lagi loose pula undang-undang tu, kan? Jadi ini jelas menunjukkan bahawa segala keputusan-keputusan yang mereka buat daripada bulan 3 tahun ni sampai sekarang banyak yang tak betul, baru sekarang mereka menyedari. So fokus yang sepatutnya diberikan tumpuan hari ini ialah menjaga rakyat, pulihkan ekonomi rakyat, pastikan rakyat yang terkesan diberikan pembelaan, pastikan rakyat yang mahukan moratorium 6 bulan diberikan moratorium secara automatik, pastikan rakyat yang mahukan hak mereka mengeluarkan duit KWSP RM10,000 maksimum dibenarkan untuk dikeluarkan. Jangan dipersukarkan, permudahkan. Itu antara perkara yang sepatutnya menjadi fokus. Tapi kalau dah itu dijanjikan, tak ditunaikan, dia perkencing pula. Jadi sekali-sekala apa yang berlaku di Perak ni perlu dibuat, kan? Walaupun Presiden UMNO telah pun meminta maaf, tapi itu tak bermakna bahawa kalau mereka ni terus-menerus tidak mendengar denyut nadi rakyat, tidak menunaikan janji-janji yang mereka dah lontarkan kepada ahli parlimen Barisan Nasional, tak semestinya apa yang berlaku di Perak tidak berlaku di Sabah contohnya, kan? Apa yang berlaku di Perak tidak berlaku di negeri-negeri lain, kan? Macam-macam boleh jadi. Okey. So tuanku juga berharap tu, dia kata kemelut kepimpinan kerajaan better ni, dia kata yang mula tercetus pada 4 Disember ni semoganya berakhir dah tu. Jadi kalau tengok sekarang ni dari segi dia kalau nak berakhir ni, dia satu je cara. Tunggulah COVID ni berakhir. Maka kita boleh selesaikan dengan mengadakan pilihan raya umum. Kalau pilihan raya umum diadakan, masing-masing kembali kepada base masing-masing, masing-masing bertanding atas kemampuan tersendiri masing-masing. Saya ingat lepas tu kalau kita bentuk kerajaan tu jauh lebih kukuh, kerana rakyat sudah boleh menilai semua parti-parti politik yang ada di Malaysia, maka mereka tahu apa yang mereka perlu buat untuk mengekalkan kestabilan dalam negara ni.
kesilapan pada tahun 2018 sudah pasti akan cuba dihindari. Kerana apabila ada di antara mereka yang terpercaya dengan janji-janji manis Pakatan Harapan, yang terpedaya dengan fitnah-fitnah ke atas kepimpinan Barisan Nasional, maka akhirnya inilah kita dapat kerajaan yang tidak stabil. Kerajaan yang gagal menjaga kepentingan rakyat, kerajaan yang gagal menjaga ekonomi, kerajaan yang gagal mentadbir negara dengan baik, membuat polisi-polisi yang mengarut, flip-flop. Ini semua akan diadili oleh rakyat dalam pilihan raya umum yang akan datang. Mengenai apa ni pemilihan esko kerajaan negeri tu. Ya. Dia biasanya siapa yang tentukan tu? Untuk semua dicadangkan oleh Menteri Besar. Menteri Besar tu. Menteri Besar. Jadi Datuk rasa ada tak kemelut dalam memilih esko ni? Ada yang minta tu, yang minta ini. Ini saya tak tahulah apa benda yang berlaku di Perak. Tetapi apa yang saya nak cakap ni berdasarkan firasat saya sajalah. Apabila berlakunya tarik tali, dan tidak berlakunya perbincangan di antara UMNO, PAS dan juga PPBM di peringkat negeri, maka saya percaya bahawa apa yang diputuskan oleh Datuk Seri Syarani, Menteri Besar Perak yang baru, saya rasa beliau lebih kepada membuat keputusan sementara. Pelantikan-pelantikan ini juga ialah pelantikan sementara. Rata-ratanya terdiri daripada mereka yang sudah pun berada di dalam kabinet Peja dulu, kan? Dan pelantikan yang mungkin melibatkan PAS dan PPBM yang lain mungkin dikemudiankan. Sebab saya yakin belum ada pertemuan 3 parti di peringkat negeri. Yang kita tahu pertemuan 3 parti di peringkat pusat, kan? So kalau ada perubahan ataupun penambahan esko kerajaan negeri, mungkin selepas PAS, UMNO dan PPBM di peringkat negeri berjumpa, barulah ada perubahan. Jadi di Perak ni, dia dipanggil kerajaan PN ke apa ke, macam mana? Ianya adalah kerajaan yang sah. Kerajaan masih kerajaan Perikatan Nasional. Perikatan Nasional. Ya. Tapi UMNO ada ke terlibat dalam Perikatan Nasional? Okey, itu kena faham. Kena faham Parti Perikatan Nasional dengan Kerajaan Perikatan Nasional. Sebelum diwujudkan Parti Perikatan Nasional, hanya wujud gabungan tidak rasmi yang dipanggil Perikatan Nasional, Kerajaan Perikatan Nasional. So, apa yang ada di Perak hari ini yang dipimpin oleh Datuk Seri Syarani ialah Kerajaan Perikatan Nasional, bukan Kerajaan Parti Perikatan Nasional. Dia berbeza. Sebab kerajaan Parti Perikatan Nasional, dalam tu hanya ada bersatu Parti Perikatan Nasional ni, coalition hanya ada bersatu, hanya ada PAS, STAR, tak silap saya PBS. Ada 4 kalau tak silap. So kali ini kerajaan negeri Pakatan Nasional ditunjangi oleh UMNO lah tu. UMNO. So, sepatutnya memang UMNO pun ada 25. Iyalah. Peja dia seorang je PPBM. Jadi yang lain tu dia curi daripada UMNO. kenapa perlu minta maaf? Zainal Pazi ni adun Sungai Manik, kan? Lepas tu adik ipar dia, Noli, kan? Dia diminta untuk keluar daripada UMNO, tapi dia pun tak masuk bersatu setahu saya. Dia cuma bebas. Itu sebab Peja boleh jadi Menteri Besar. Sebab Noli dengan seorang lagi. So dengan Peja. Dah terbukti dengan Zainal Pazi. Kerajaan Pakatan Nasional, kerajaan negeri PN, Pakatan Nasional di Perak. Perikatan Nasional. Perikatan Nasional di Perak dah 2 kali gagal tu. Dan sekiranya kali ini ditunjangi oleh UMNO pula dalam Perikatan Nasional. Boleh tak kita bawa ke pusat ke besok, di mana Perikatan Nasional Perdana Menteri ini orang UMNO tu. Kalau Perak dah tunjukkan satu kebaikan. Boleh. Nak cari Presiden UMNO ada telur sikit lah. Ada telur. Tu ada pergi. Baca tak faham tu.
ada soalan daripada audiens kita, Datuk. Datuk, ucapan tuanku mengenai pemimpin beriman sepatutnya tak cuba beri rasuah dan ugut dengan ancaman demi kuasa, agaknya ditujukan kepada siapa, Datuk? Macam kita tahulah kan, bukan setakat di Perak, di pusat pun berlaku kan. Apabila mereka nak mengekalkan jawatan Perdana Menteri tu, kita tengok Datuk Seri Nazir Aziz ditawarkan dengan jawatan pengurusi PNB, yang Berhormat Mulia Tengku Razali ditawarkan dengan jawatan pengurusi Petronas kan. Jadi alhamdulillah lah, saya bersyukur kerana sekurang-kurangnya MP UMNO ni jelas menunjukkan mereka ni tidak mudah dibeli. Kita tengok Datuk Seri Nazir Aziz turn down sogokan daripada Muhyiddin kan. Tengku Razali pun turn down sogokan daripada Muhyiddin. Malah dia buat undi tak percaya lagi kan. Jadi ini menunjukkan bahawa walaupun kita agak kecewa kerana MP-MP Barisan Nasional masih lagi memberikan sokongan kepada Muhyiddin, tetapi ada segelintir MP-MP UMNO, BN yang masih kita boleh menaruh harapan. Boleh nyanyi lagu tu, Menaruh Harapan. Okey Tok, ni ada satu daripada top fan Datuk Jeffrey Abdullah. Okey. Dia tanya Tok, tapi soalan ni kira macam agak panas. Bukan panas lah. Dia tanya bila agak-agaknya UMNO 2.0 akan dibuat Tok. Dia tanya macam tu. Okey. Sekarang ni kita sedia maklum bahawa kuasa di tangan mereka-mereka yang tidak mempunyai keberanian untuk bersifat gentleman. Daripada zaman Atok sampailah zaman Muhyiddin, kita cuba tubuh NGO, Pemantau Malaysia Baru zaman Atok. 10 bulan baru mereka membuat keputusan tidak diluluskan. Kalau zaman Muhyiddin ni kita mohon buat satu NGO, kelab pendidikan politik pun tak diluluskan. Parti Pejuang tak diluluskan. Parti Muda tak diluluskan kan. Jadi kalau kita buat parti baru, kebarangkalian untuk tak lulus tu ada kan. Jadi kalau nak beli kereta baru payah kan. Mungkin kita beli kereta second hand sajalah. Faham tak? Faham. Saya sedang berunding dengan Tan Sri Muhyiddin. Kalau boleh dia benarkan saya untuk take over PPBM, mungkin kita boleh jadikan PPBM UMNO 2.0. Ada lagi soalan netizen? So ada soalan kedua daripada netizen kita, Datuk. So apakah pandangan Datuk dengan pelantikan Peja pada awal PN membentuk kerajaan? Rakyat hairan bila Peja masih dikekalkan pada masa tu, walhal Peja juga MB dalam kerajaan PH. Siapakah perlu dipersalahkan, Datuk? Ini masa yang dulu kali kedua. Masa PH tu dia jadi MB, Datuk. Okey. So kemudian, dia macam ni. Masa Peja ni kawan saya jugalah, sama-sama dulu panel pemikir kan. Cuma dia digugurkan kerana dia pergi ikut flotilla untuk ke Gaza tu. Dia tidak mendapat kelulusan bercuti. Jadi geng dia juga Rais Yatim yang buang dia daripada panel pemikir jasa. Saya pun dulu panel pemikir jasa. Cuma kita kena faham dalam PPBM tak ramai pemimpin yang ada kualiti. So bila mereka bertanding pilihan raya, siapa dia orang boleh sapu, dia orang sapu lah untuk jadi calon. So di kala itu gelombang untuk menolak BN itu begitu kuat, begitu tinggi, dengan fitnah-fitnah yang dilontarkan ke atas Barisan Nasional, ke atas Datuk Seri Najib, ke atas Datin Sri Rosmah. Akhirnya menyebabkan mereka yang tidak pernah menyangka mereka akan menjadi wakil rakyat ditabalkan menjadi wakil rakyat. Dan daripada banyak-banyak yang menjadi wakil rakyat ni kalau macam di negeri Perak tu kan, hanya Peja seorang je yang bersatu. Yang dia boleh jadi. Daripada jawatan tu jatuh ke tangan PKR,
kan, ataupun jatuh ke tangan orang lain macam DAP, maka mungkin Muhyiddin ketika tu Tun Dr. Mahathir telah mengarahkan Peja untuk mendapatkan bantuan daripada adik beliau, daripada anak Datuk Razif Manan. Kemudian seorang lagi dia minta bantuan daripada Zainal Pazi, yang kita tahu Zainal Pazi ni dengan Ketua Bahagian Pasir Salak Datuk Tajuddin Rahman ni memang tak ngam, selalu berlawan di peringkat bahagian. Dan bila dia berjaya dapat tarik dua orang ni, anak Datuk Razif Manan, Noli, dan juga Zainal Pazi, maka dia berjaya membentuk kerajaan negeri. Dia menjadi Menteri Besar. Dan kerana dia menjadi Menteri Besar itulah, dan berlakunya krisis di antara Tun Dr. Mahathir dengan Muhyiddin Yassin, krisis betul ke ataupun krisis yang bersifat sandiwara, akhirnya menyebabkan calon presiden seorang telah terkorban, iaitu Mukhris Mahathir, dan Peja yang sepatutnya bertanding menentang siapa masa tu juga akhirnya menang lah sebagai timbalan presiden. Itulah yang menyebabkan beliau ni menjadi Menteri Besar dan kemudian mempunyai peluang untuk menjadi timbalan presiden PPBM. Cuma kita tunggu dia jadi timbalan Perdana Menteri je, baru lengkap kan rempah ratus untuk menghancurkan PPBM ni. Ada yang masalah dengan bini orang, ada yang masalah dengan jantan orang, kan? Sama-sama jantan. Ada yang hemoy macam Peja. Sesuai lah tu. 3 serangkai. Okey Tok, ada suara-suara sumbang kata semalam tu. Apabila Datuk Sri Zahid Hamidi buat pernyataan mohon maaf bagi pihak adun-adun Barisan Nasional di Perak. Ada yang mengatakan bahawa sekiranya Datuk Zahid Hamidi semalam kalau tak minta maaf, mungkin MB Perak bukan orang UMNO tu. Mungkin MB Perak bukan orang UMNO lah, kalau selagi Datuk Zahid Hamidi tidak minta mohon maaf. Siapa cakap pula macam tu? Suara-suara sumbang tu. Kalau misalnya PAS dengan Bersatu tidak mau menyokong calon MB Perak daripada UMNO, ada pihak lain yang boleh menyokong. Betul. Kan? Contohnya PKR boleh menyokong, PAN boleh menyokong. Jadi sebenarnya mereka ni patut sedar bahawa kita boleh bekerjasama dengan orang lain. Kalau PAS pernah bekerjasama dengan DAP, kita ni okey lagi lah setakat dengan PKR dengan PAN. Kan? Itu pun sampai pilihan raya, bukan untuk bekerjasama dalam pilihan raya akan datang. Pilihan raya akan datang saya yakin bahawa kita akan pergi Solo, BN saja. Itu pun kalau presiden ada telur lah. Itu pun kalau presiden ada telur lah. Kau dah pandai, bagus. I like. Okey Tok, ni ada satu lagi daripada netizen kita Zakaria Sungai Baru. Dia minta kata, Datuk, tolong nasihatkan sikit kami dari akak umbi. Dah pening kami berjuang sampai poket pun kering. Okey. Dan sampai sekarang mana jalan terbaik untuk kami, Datuk? Akak umbi tanya Datuk apa yang perlu akak umbi buat. Saya nak beritahu jalan terbaik kekal setia bersama UMNO. Kerana pemimpin UMNO dia datang dan pergi. Tetapi akar umbi jangan pergi. Akar umbi kena maintain jadi ahli UMNO. Biar kita orang yang buat UMNO 2.0, kita pastikan kalau ada kerusi UMNO yang diserahkan kepada geng-geng Bersatu ni, kita letak calon kita. Kita letak calon kita. Dan bila kita menang, calon-calon kita ni sebelum menang lagi, bila nak bertanding, mereka akan sign agreement dengan kita. Lompat parti 100 juta kita saman. Dan mereka wajib untuk memberikan sokongan kepada calon daripada Barisan Nasional untuk diangkat menjadi Perdana Menteri. Dan lepas saja kita berjaya mengangkat calon Perdana Menteri daripada Barisan Nasional, maka kita akan menyerapkan ahli-ahli kita, maknanya MP-MP kita untuk masuk ke UMNO
atau masuk ke mana-mana BN friendly party. Masuk MCA ke, masuk MIC ke, maknanya calon kita bukan semuanya Melayu. Betul. Beringatlah ya. Kena ingat, di Segamat kita perlu letak calon Cina, calon India. Lawan dengan Santara. Di Segamat. Malam kita dah ada calon tu. Ya. Okey Datuk, saya ada satu soalan Datuk. Saya faham dengan pencerahan Datuk dengan UMNO 2.0 ni Datuk. Okey. So ni awak faham ke penonton faham? Saya rasa penonton pun faham Datuk. So sekiranya Datuk ROIS ni memberi kebenaran untuk penubuhan UMNO 2.0 ni. Jangan harap. Sekiranya lah. So adakah pemimpin-pemimpin UMNO ini, kalau sekiranya diberi kepercayaan, adakah mereka ini boleh membuat perubahan di dalam negara kita ini Datuk? Maksudnya? Sekiranya mereka calon daripada UMNO 2.0. Yep. InsyaAllah. Sebab antara calon-calon yang kita nak ambil ni ialah mereka yang sudah pun memberikan khidmat sebagai aktivis masyarakat. So kalau mereka ni boleh berkhidmat secara sukarela sebelum ni tanpa mengharapkan sebarang jawatan, berkhidmat tanpa diangkat menjadi menteri, timbalan menteri dan sebagainya, saya yakin kalau mereka ni diberi peluang untuk kita ketengahkan, mereka akan memberikan khidmat dengan penuh keikhlasan. So yang paling penting sekali berkhidmat untuk rakyat. Berkhidmat untuk agama, bangsa dan negara. Kalau matlamat dia itu matlamat nak mencari keredaan Allah Ta'ala, saya yakin bahawa mereka akan beri khidmat lebih baik daripada mereka yang menyertai politik, mengharapkan sesuatu, mengharapkan ganjaran, mengharapkan jawatan, sebab ada juga walaupun dia mengharapkan jawatan dan sebagainya, tetapi bila ada jawatan mereka memberikan khidmat terbaik kepada rakyat. Ada juga. Tapi kalau orang yang biasa berjuang walaupun tak ada jawatan ni, saya rasa keikhlasan mereka ni lebih sikit lah. So Datuk, apa ni calon-calon 2.0 tu nanti tu, UMNO 2.0 tu, adakah di peringkat parlimen saja ke? Di adun tak ada? Itu terpulang. Kita akan pertimbangkan daripada masa ke semasa. Kita pun nak tengok juga sejauh mana UMNO ni beria nak bekerjasama dengan PPBM. Kalau last minute UMNO mengambil keputusan dia nak jalan sendiri atas tiket BN, okey. Mungkin kita tak meletakkan calon-calon menentang. Mungkin kita juga memikirkan ada setengah-setengah tempat yang mana Presiden meletak calon dia. Presiden meletak calon dia. Kalau kita tak letak calon, maka PH boleh menang. Kena faham juga, Presiden ni pun boleh tahan. Dia tahu bahawa hari ini ahli-ahli UMNO di peringkat Akaumi dah menolak dia. Jadi apa cara dia nak buat? Sekarang dia merancang ketua-ketua bahagian yang mana dia lihat tak menyokong dia ni, ataupun yang menyokong bosku, dia nak korbankan. Dia tak akan angkat menjadi calon pilihan raya. Dengan harapan bila dia bagi pada muka baru, timbalan ketua bahagian ke, ketua pemuda bahagian ke, maka orang ni nanti akan meletakkan walak kepada dia. Maknanya taat setia tu kepada beliau. Dan ini membolehkan beliau terus kekal sebagai Presiden parti. So kita kena tengok benda ni semua. Keadaan berubah daripada masa ke semasa. Dalam politik ni tak ada apa yang tetap. Kadang-kadang macam gini. Tiba-tiba berlaku satu senario, kita kena ubah keputusan kita kena buat macam ni. Begitulah dia. Okey. So ada soalan lagi satu daripada netizen kita Datuk. So iaitu daripada Sayap Kanan. Nama dia Sayap Kanan. Bolehkah Datuk Seri Najib menerajui UMNO sekali lagi Datuk? InsyaAllah. Satu perkembangan terkini yang bagus ialah Perhimpunan Agung UMNO di peringkat bahagian dan di peringkat pusat
akan berlangsung pada bulan Januari ni. Alhamdulillah. Di peringkat bahagian akan berlaku 3 hari Ya, 1, 2, 3. Dan di hujung bulan tu akan berlaku di peringkat pusat. Maknanya tahun depan boleh diadakan mesyuarat UMNO, pemilihan UMNO. Cuma yang sedihnya pemilihan UMNO mungkin berlaku selepas pilihan raya umum. Jadi kalau berlaku selepas pilihan raya umum ni sikit tak bagus untuk masa depan UMNO, dan saya menjangkakan kalau Datuk Zahid ni masih terus-menerus menjadi Presiden UMNO, ketika kita berhadapan dengan pilihan raya, keputusan yang UMNO akan perolehi mungkin lebih teruk daripada apa yang berlaku pada tahun 2018. Yang ni bacaan politik saya, tak semestinya betul. Kan? Walaupun ramai orang yang nakkan balik UMNO, kan? Tapi mungkin dia orang ni turn off. Turn off. Maknanya dah syok nak tumbangkan PH, nak tumbangkan Muhyiddin ni, tiba-tiba Allah tumbangkan untuk gantikan dengan Zahid. Ada kemungkinan besar banyak orang yang turn off. So itulah sayang kalau Zahid ni berjiwa besar, boleh bagi laluan dekat bosku sebagai pengurusi BN. Dia nak jaga UMNO, dia jaga UMNO lah. Kalau dia boleh berbesar hati macam ni, buat sedikit pengorbanan ni demi untuk memastikan BN mencapai prestasi yang lebih baik di bawah pimpinan Datuk Seri Najib, saya yakin kita boleh menang besar lah. Tapi tak apa, kita ada backup plan. Backup plan kita UMNO 2.0. So kalau misalnya Zahid kerjasama dengan Bersatu, lebih baiklah untuk kita meletakkan calon-calon kita atas tiket UMNO 2.0 menentang PPBM. Jadi kalau katalah kita menang dalam 30 kursi pun okey dah. Kan? Ianya cukup untuk menjadi kumpulan pendesak bagi memastikan calon Perdana Menteri yang baru tu, calon Perdana Menteri yang boleh menyelamatkan rakyat. Kita boleh jadi kumpulan pendesak. Okey? Okey. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.